Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islah dan saya adalah pengusaha kepada jenama Randuk. Randuk ni jenama jenama pakaian yang mengenengahkan identiti kita dari segi bahasa, motif-motifnya, cendekiawannya dan segala apa yang berkenaan dengan kita dalam bentuk desain dan segala produk-produk yang bakal dikeluarkan. Dan kita mulakan dengan baju tee lah dulu. Randuk saya mulakan pada asalnya tahun 2012. Sebelum ni saya bekerja sebagai seorang jurutera reka bentuk di syarikat antarabangsa, sebelumnya di syarikat Jepun Panasonic dan selepasnya syarikat Itali GV. Dan dari situ saya perasan kebanyakan produk kita mengenengahkan identiti asing. Sedangkan kalau kita tengok jenama daripada negara-negara maju, takkan ada orang yang boleh cari contohnya 5 jenama daripada Perancis, Korea, Jepun, Sweden, Jerman, Rusia, Itali yang pakai bahasa Inggeris, pakai bahasa asing. Semua pakai bahasa sendiri. Jadi apa yang kita di Randuk nak buat adalah lebih kepada membuka pemikiran orang kita untuk lebih sayang dengan identiti kita sendiri. Kerana apa yang unik tu bukannya identiti luar. Identiti kita, orang luar tak datang sini nak makan pizza, orang datang sini nak makan nasi lemak. Jadi melalui desain ni kita nampak, dari sudut ni kita nampak jika Randuk berjaya buka perspektif yang baru tentang desain dan dari segi penjenamaan yang paling penting, maka masyarakat kita akan lebih yakin jadi diri sendiri. Kita kadang-kadang lupa, kita pakai bahasa Inggeris, koya itu ini, ibu kota kita nama Lumpur je, Kuala Lumpur. Dan banyak contoh-contoh yang mana selepas merdeka dulu, nama-nama tempat bahasa orang putih, contohnya Port Swettenham dijenamakan jadi Pelabuhan Kelang, Jesselton dijenamakan balik jadi Kota Kinabalu, Teluk Anson dijenamakan jadi Teluk Intan. Jadi kenapa kita kena tampil dengan nama-nama tempat orang putih ataupun jenama orang putih? Kita tak perlu buat tudung jual kat orang Melayu pakai bahasa orang putih. Nak komersial, kita pakai identiti kita je. Asal dia, waktu saya bekerja dengan syarikat Itali GV ni, saya selalu rujuk dengan, sebab kita biasa dengar yang desain Itali gempak-gempak. Kita boleh tengok Lamborghini, Ferrari, Lambretta, Gucci. Dari segi pakaian pun desain Itali selalu digelai satu dunia lah. Jadi saya selalu rujuk kepada orang kata senior pereka Itali ni, macam mana nak buat desain yang gempak macam desain Itali? Jadi dia boleh tembak saya balik. Dia kata, kau nak buat desain Itali, kau kena jadi orang Itali. Kau kena tahu parti, essence apa orang Itali suka. Kalau aku nak buat desain Cina, dah tentulah orang Cina lagi pandai. Kenapa kau tak buat desain Melayu? Orang datang Kuala Lumpur, bukannya macam saya kata tadi nak makan pizza, orang nak makan nasi lemak, kau buat desain Melayu. Kau masukkan dalam desain kau. Jadi saya dengar ni, saya sudah malu lah. Apa yang saya buat kemudiannya, saya cuba baca buku sejarah, cuba nak cari identiti kita melalui sejarah. Dan banyak identiti kita telah hilang secara visual sebab masyarakat kita sekarang ni tak begitu menghargai seni dan identiti kita sendiri. Jadi apa yang saya buat, kebetulan waktu ni saya kerja syarikat aksesori motor. Saya naik motor solo sampai ke daripada Tanah Melayu, pergi ke Siam, pusing segala Siam, pergi masuk Laos, pergi sikit Myanmar, masuk Kemboja. Kita sebenarnya Asia Tenggara ni kita berkongsi budaya yang lebih kurang sama. Jadi daripada sini saya nampak apa yang boleh dibuat, apa yang perlu diketengahkan dalam desain dan macam mana cara dia. Dan pada motor saya tu, saya memang letak randuk. Randuk ni maksudnya dalam bahasa Melayu, redah air yang cetek main randuk je. Jadi simbolik dia, kita memang nak meredah arus mentaliti cetek yang kata identiti dan bahasa Melayu ni tak komersial. Jadi daripada situ, saya perlahan-lahan saya mulakan
dengan desain logo kita yang tengkorak bertanjak ni, sampailah sekarang ada banyak siri cendekia Melayu, siri Jawi, siri Rumi, siri sindiran, siri Rumi, dan akan berterusan sehinggalah masyarakat kita sedar tak payah malu jadi diri sendiri. Cabaran ni agak kelakar sikit. Sebab randuk ni bukan macam saya, bukannya orang putih kata business oriented. Saya ni art oriented dan kita cuba untuk nak menjadi perintis, membudayakan, memperkasakan identiti kita sendiri dalam bentuk desain, reka bentuk. Jadinya dalam nak meranduk ni, kita punya cabaran sebenarnya adalah orang kita sendiri. Orang kita dah terbiasa didoktrinkan nak komersial, nak maju kena pakai identiti orang putih. Kita boleh nampak ahli politik itu pun contohlah. Kalau kat Italy untuk graduan bila dia habis U ke apa ke, dia tak pakai topi ijazah yang macam kita pakai ni. Dia pakai yang dah macam Rome tu. Tapi orang kita dia ikut yang pakai topi ijazah ni kerana konon-kononnya itulah identiti mahasiswa. Sedangkan itu sebenarnya kalau ikut sejarahnya, topi tu asalnya daripada tamadun orang Turki semua pakaian tarbus tu. Kenapa kita tak pakai tanjak untuk universiti-universiti kita? Itu contohnya. Jadi bila contohnya tahun 2012 kita mulakan dengan desain tulisan Jawi, orang Melayu sendiri yang dah jauh daripada Jawi ni, dia tak pandai nak baca Jawi, dia tengok, dia tanya saya, baju ni boleh bawa masuk pergi tandas tak? Jadinya pada awalnya saya agak terkilan. Yelah, saya boleh, alhamdulillah boleh lah baca Jawi juga kan, mestilah boleh. Jadi saya tak sangka akan berdepan dengan perkara-perkara macam ni. Jadi saya terpaksa terangkan secara berhemah supaya pelanggan kita tak rasa rendah diri, tak rasa malu. Saya cakap, kalau akak pergi Mekah, contoh dia, pergi masuk jamban dia, nak pam jamban tu boleh tulis bahasa Arab. Ini sekadar tulisan. Dan apa yang saya pakai ni contohnya, dia ulang-ulang je, aku adalah bahasa dan tulisan yang mati dibunuh oleh bangsaku sendiri. Dia ala-ala batu bersurat. Tapi batu bersurat betul kita nak tulis tak elok lah. Itu hukum agama pada batu. Jadi cabaran yang lainnya memang kebanyakannya orang kita sendiri yang tengok, dia tengok je ni jauh-jauh, ini parti politik punya. Dia lupa yang masa jebat, masa permaiswara, masa si bongkok, masa padang, mana ada PAS UMNO, parti politik bersatu, parti Amanah Negara. Tak ada. Ini identiti kita. Macam kita pergi Jepun, ada samurai, ninja, kita tak boleh dia cakap orang ni dia pakai identiti samurai ninja, ini parti politik sekian. Tak ada. Ini identiti kita. Dan dari segi penerimaan orang kita yang menghargai seni sangat bagus. Mereka inilah yang sentiasa menyokong randuk, yang mana mereka dah terbiasa bila nak beli baju je dia cari randuk. Sebab dia tahu randuk akan sentiasa selari dengan slogan kita, bersama memperkasa wajah tanah Melayu. Maksudnya kita bagi keyakinan pada orang kita sendiri, kau tak payah malu jadi diri kau, jadi diri sendiri. Kita sebenarnya bukannya di randuk ni bukannya nak menghentam ataupun menyindir orang kita atas dasar persaingan, tak. Kita nak mengajak orang kita supaya sama-sama sedar, naikkan identiti kita. Tak salah kalau kita buat kereta terbang ke, kapal selam ke, kalau pakai bahasa Melayu. Ibu kota kita macam saya cerita tadi pun pakai lumpur je. Dan kalau kita tengok kat kereta Italy, contoh kereta Alfa Romeo, bahagian minyak tu dia tak tulis fuel pun, dia tulis benzina, bahasa dia. Jadi kita kena buang rasa malu kita ni. Buat je keropok dalam bahasa Melayu, buat beras dalam bahasa Melayu, buat baju dalam bahasa Melayu, buat telekong dalam bahasa Melayu, supaya kita boleh perkasakan kat luar. Dan bahasa Melayu ni sebenarnya adalah bahasa ke-6 terbesar penggunanya di dalam dunia. Jadi apa kita nak malu sangat? Bila masyarakat kita ramai-ramai memperkasa wajah tanah Melayu, sama-sama buat pakai bahasa Melayu, kita akan mendidik masyarakat kita untuk lebih cerdik, lebih bijak untuk menghargai
diri kita sendiri dan seterusnya jadi lebih besar. Sebab dalam dunia ni tak ada tamadun pun yang menjadi besar dengan membelakangkan bahasa dia sendiri. Carilah. Dan saya teringin nak bagi cabaran lah untuk semua penonton di luar sana. Kalau tak percaya cakap saya betapa kritikalnya bahasa Melayu kita sekarang, cuba tuan-tuan ambil, katalah satu hari berbahasa Melayu penuh macam saya cakap tadi. Tak ada lagi perkataan best, contoh perkataan-perkataan yang biasa kita sebut dalam harian yang secara tak sedar. Kita sebut apa best, apa lagi lah contoh, corner, so, pakai bahasa Melayu penuh. Kalau tuan-tuan rasa susah benda tu, ketahuilah berapa kali ganda saya hadap selama daripada 2012 untuk nak bagi orang kita kesedaran perkasakanlah bahasa Melayu. Bila kita tak jaga, kita boleh hilang identiti kita dekat tanah kita sendiri dan kita boleh nampak sekarang ni macam-macam boleh jadi. Esok lusa, tuan-tuan esok nak pergi minta kerja pun tiba-tiba bila kuasa utama dunia berubah, sebab bahasa utama dunia berubah untuk kuasa utama dunia. Belajar pandai-pandai bahasa Inggeris, tiba-tiba alamak nak kena cakap bahasa Rusia pula, nak kena cakap bahasa Cina pula. Sebab tu semua negara bangsa maju dia jaga bahasa dia. Itu tak bererti kita tolak bahasa antarabangsa. Orang kata makan tangan kanan tak bermaksud kita benci tangan kiri, tapi gunakanlah pada tempatnya. Terima kasih semua kerana sudi menonton, meluangkan masa. Saya akhiri sesi ini dengan cogan kata randuk, serlahkan diri tuan hamba yang sebenar. Saya rasa nak beli sebab dia punya design dia lawa, yang design ni randuk dia ni. Dia punya tulisan dia lawa, tulisan Jawi dia.